Saudara Fizi, kita lihat kebanyakan daripada anggota keadilan terutamanya, mereka boleh dikatakan excited lah, ya, menerima berita kembali aktifnya saudara, terutamanya juga dua tokoh muda ini yang sememangnya menjadi harapan bukan sahaja kepada anggota keadilan tetapi kalangan ramai daripada rakyat yang saya jumpa di pasar, di warung. Mereka semua excited, kata betul ke Rafizi ini datang balik, betul ke Saudara Izzah ni nampak ke depan lagi. Jadi ramai yang excited. Tetapi ada beberapa persoalan yang saya rasa perlu saya dengar sendiri jawapannya daripada saudara Rafizi dan juga Izzah. Yang pertama ialah mudah saja soalannya. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Kenapa selepas berlaku kekalahan yang dialami di Johor terutamanya? Saya sendiri sebagai pengurusi keadilan negeri Johor, ya, saya rasa kalau boleh hari itu sebelum pilihan raya, tolonglah saya di Johor tu. Tapi kenapa selepas kekalahan di Johor, dan kemudian kita dah terima tamparan yang hebat di Melaka juga dan juga di Sarawak. Jadi sehingga ada yang mengatakan saudari Rafizi dan saudari Nurul Izzah kembali hanya kerana pemilihan parti dan juga jawatan, bukan kerana nak menyelamatkan keadilan. Silakan pandangan saudara Rafizi. Ini moderator kita ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Tuan Syed memang tak ada skrip lah, dia suka ikut skrip dia jadi tanya kan. Jadi saya dengan Izzah tak tahu apa yang ditanya. Jadi soalan tu saya faham lah semua yang terutama dalam parti, ya. Sudah tentu ada orang yang mungkin kurang selesa ataupun, cuma saya tak boleh bercakap bagi pihak saudara Izzah lah. Cuma bagi pihak saya, saya memang tidak berminat. Orang yang kenal saya memang tahu saya kurang berminat dengan jawatan awam sebab gajinya tak banyak, kerjanya teruk kan. Kemudian tanggungjawabnya besar. Jadi kalau ada pilihan yang lain, lebih baik buat perniagaan sendiri ataupun dalam bidang korporat dan sebagainya. Jadi selepas pilihan raya umum yang lepas, Pakatan sudah menang dan sudah ada kabinet dan bagi saya tanggungjawab saya itu sudah habis, dan oleh kerana saya pun kurang berminat dengan jawatan ataupun tanggungjawab awam, saya lebih gembira untuk kembali jadi orang biasa. Lagipun 10 tahun di lapangan politik nasional menyebabkan kita terpisah daripada keluarga, banyak masa yang jauh daripada orang-orang yang rapat dengan kita dan sebagainya kan. Cuma setiap daripada kita yang melalui proses ini daripada 98, kemudian bersama dengan parti, penubuhan pakatan, ya, sudah tentu kita ada nilai sayang dan cinta kepada sesuatu yang kita ada sumbangan, ada buah tangan kita kepada apa yang ada dalam Pakatan Harapan dan parti sekarang. Dan saya menyertai keadilan sejak umur 21-22 kerana saya percaya politik yang pelbagai kaum, yang progresif, yang berasaskan kepada idea, supaya ia tidak tertumpu sangat kepada individu atau perkauman, itu adalah masa depan negara, dan politik itu perlu dipertahankan. Pendekatan yang kita bawa melalui keadilan dan Pakatan Harapan mesti dipertahankan, sebab itu sahaja cara untuk negara ini dan masyarakat berada dalam keadaan yang lebih baik dengan cabaran-cabaran yang kita ada, dan kita ada banyak cabaran kan. Cuma apabila berlaku beberapa siri pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, sebab kami masih lagi mengikuti tahap sokongan dan juga pelbagai isu yang dihadapi oleh rakyat. Kita ada clients yang mengumpulkan data, yang kita buat survey dan sebagainya. Jadi saya mengikuti dengan rapat bagaimana tahap sokongan rakyat. Dalam keadaan politik di Malaysia sudah menjadi persaingan paling kurang 3 gabungan,
Kita ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional dan ada Pakatan Harapan. Selalunya dalam dinamik politik gabungan yang lebih daripada dua, pilihan rakyat itu selalu tertumpu kepada dua gabungan teratas. Kalau sesuatu gabungan itu menjadi gabungan ketiga, selalunya pengundi atas pagar akan memilih hanya gabungan dua teratas dan gabungan ketiga itu akan berada jauh di belakang. Itu yang kita lihat di negara seperti United Kingdom. Kita ada parti konservatif, ada parti buruh dan ada Liberal Demokrat. Hampir di semua tempat selalunya pertembungan itu antara konservatif dengan buruh, dan hanya di tempat-tempat tertentu sahaja Liberal Demokrat yang mendapat tempat. Jadi dalam gabungan, dalam politik tiga gabungan, kita kena berhati-hati sama ada Pakatan Harapan itu masih lagi menjadi gabungan dua teratas ataupun sudah terpelanting menjadi tempat ketiga. Sebab apabila terpelanting menjadi tempat ketiga, kesannya kepada masa depan politik negara ialah politik negara akan dimonopoli oleh dua gabungan yang tak ada beza dari segi pembawaan dan penawaran kepada rakyat. Satu ialah yang mengaku Melayu, satu pun yang mengaku Melayu juga. Jadi dia akan bersaing dengan siapa yang lebih Melayu. Sedangkan dalam keadaan yang cabaran dari segi polisi, dari segi ekonomi, dari segi teknologi yang jauh lebih hebat sekarang berbanding 5-10 tahun yang lepas, kita perlukan persaingan di peringkat atas itu di antara satu gabungan yang betul-betul berbeza daripada gabungan yang lain. Jadi kalau UMNO Barisan Nasional itu citranya ialah perkauman, soal yang kita selalu tahu, kita perlukan satu gabungan yang progresif supaya rakyat boleh buat pilihan. Kalau tidak, kalau Pakatan Harapan terpelanting menjadi gabungan ketiga, rakyat terutamanya pengundi atas pagar hanya ada pilihan dua ini, dan ini tidak akan membantu negara kan. Jadi daripada pilihan raya negeri daripada Melaka, pada awalnya hipotesis kami Melaka itu adalah kerana isu nasional dan beberapa pendekatan yang dibuat oleh Pakatan Harapan yang tidak disukai oleh pengundi atas pagar. Sebab itu hipotesis masa itu ialah pengundi atas pagar mengalihkan undi kepada Perikatan Nasional bukan atas soal dasar ataupun soal apa, tapi hanya kerana undi protes kepada Pakatan Harapan atas tindakan menerima beberapa orang yang lompat parti dan sebagainya. Jadi saya tidak begitu bimbang pada ketika itu, kerana kalau keputusan Melaka itu disebabkan undi protes, Pakatan Harapan masih lagi mempunyai sokongan yang besar dan itu masih ada masa dan ruang untuk pimpinan Pakatan Harapan untuk mendapat sokongan pengundi atas pagar. Tapi pilihan raya Johor, sebab itu kalau yang kata kami tak membantu, tak betul. Kita membantu daripada belakang, data, daripada bantuan dari segi strategi dan sebagainya. Banyak perkara yang kita buat daripada belakang, Tuan Syed sendiri pun tahu. Cuma dalam minggu yang kedua, sebab kita mengikuti pola sokongan pengundi atas pagar hampir setiap 2-3 hari. Bila masuk minggu kedua, kita menjalankan beberapa simulasi dengan lebih kurang hampir 40,000 pengundi atas pagar, dan yang itu yang mula-mula sangat-sangat membimbangkan saya, kerana dalam simulasi-simulasi itu kita cuba memberi pilihan kepada pengundi atas pagar. Kalau hanya ada UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, MUDA, tetapi tidak memberi ruang untuk berkecuali, parti mana yang dipilih. Kalau ada ruang untuk berkecuali dan masih belum buat keputusan, parti mana yang dipilih, dan kita jalankan simulasi itu. Daripada situ kita mula dapat kesan bahawa, dan ini 2-3 hari sebelum tarikh mengundi, kita mula dapat kesan bahawa pengundi atas pagar, terutamanya Melayu, lebih rela mengundi UMNO daripada mengundi Pakatan Harapan. Kalau ada di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, pengundi atas pagar yang 60% tu, yang sebelum itu belum buat keputusan, apabila ditanya kena buat keputusan, hampir semuanya memindahkan undi itu kepada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Maksudnya bila, walaupun awal-awal dia belum buat keputusan, ini 3 hari sebelum pilihan raya, bila disuruh buat keputusan, dia akan pilih sama dua parti
gabungan Melayu ini kan. Jadi pada masa itu saya sendiri mula merasakan, dan berdasarkan data nanti yang saya boleh terangkan lagi dalam mungkin soalan-soalan yang lain, kita boleh buat keputusan selepas hampir 2-3 tahun dan juga beberapa siri pilihan raya negeri yang berlaku, sebenarnya Pakatan Harapan sudah hilang sokongan pengundi atas pagar. Dan sebab itu bukan lagi soal strategi ataupun soal beberapa kesilapan, dia lebih dalam daripada itu. Ia soal naratif. Dan kalau ini tidak diperbetulkan, maknanya masuk pilihan raya umum yang akan datang, Pakatan Harapan akan berada di tempat ketiga. Jadi persaingan utama untuk pengundi atas pagar ini ialah di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jika ini terus berlaku, dia akan bawa kesan yang mendalam kepada politik Malaysia, kerana seperti yang saya sebut, maknanya persaingan politik negara akan didominasi oleh dua gabungan yang tidak akan bawa idea baru pun, yang tidak akan ada cadangan bagaimana kita nak keluar daripada masalah-masalah yang kita ada. Pertembungan mereka adalah pertembungan individu yang ada, dan itu tidak akan membantu sesiapa, dan itu akan menyebabkan kelesuan politik yang ada dengan pengundi atas pagar ini akan berterusan. Sebab itu saya ingat banyak kerja-kerja saya sebelum ini adalah bukan sangat dengan pengundi pakatan. Banyak kerja-kerja saya ialah dengan pengundi atas pagar. Jadi kalau ada sumbangan yang saya boleh buat, dan kita ada masa yang singkat sebelum pilihan raya umum yang akan datang, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Jadi masanya adalah sekarang untuk saya datang dalam keadaan yang sumbangan saya itu insya-Allah mungkin boleh membantu sedikit sebanyak.